Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an, walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita syukur dengan syukur yang tidak terhingga, kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala juga beri kepada kita, nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang paling agung sekali adalah ma'rifatullah, sehinggalah kita bersyahadah bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Lalu kita bersaksi atas perkara tersebut. Wa ana ala dhalika minasyahidin ya Rabbi, sehingga kita ikrar, kita bersyahadah, dan aku termasuk salah seorang yang mempersaksikan hal tersebut, wahai Tuhanku. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 2 ayat 18 dan juga ayat 19. Seperti mana Allah kata, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia semata-mata. Makna menunjukkan bahawasanya menafikan bagi kita wujudnya Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Tuhan itu ada bentuk, tak ada bentuk, sama ada Tuhan itu boleh disentuh ataupun tidak, tetap kita menyatakan itu bukan Tuhan. Kita menafikannya. Menafikan bukan sekadar pada kewujudannya, termasuk sifat dia sekalipun. Apa maksudnya? Seperti mana contoh sebagian manusia di dunia ini, dia tidak mengakui dia Tuhan, tapi dia memiliki sifat Tuhan. Jadi akidah Islam itu salah. Kita mana mempunyai sifat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintah untuk belajar bagaimana cara untuk mentauladani akhlak yang Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Allah. Itu aja. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Maha memberi maaf, lalu kita pun memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala Maha berkasih sayang, lalu kita pun berkasih sayang. Tetapi jangan kita menjelmakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala terlibat pada sifat zat, pada sifat af'al. Siapa di antara manusia itu mampu menciptakan walaupun sebesar zarrah yang hidup, bahkan zarrah yang telah mati sekalipun? Tidak ada manusia yang mampu melakukannya, menciptakannya. Lalu oleh kerana itu berkaitan sifat Allah pada af'al, perbuatan. Sifat Allah Subhanahu wa taala pada zat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar, seperti mana ayat yang kita baca tadi, Al-Aziz, Al-Hakim. Itu sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia sifat. Lalu mustahil mengatakan walaupun dia bukan Tuhan, tapi sifat Tuhan ada dalam dia. Seperti mana di kalangan orang-orang Kristian, mereka tidak mengakui Isa itu Tuhan, tapi sifatnya Tuhan ada dalam diri dia. Itu sebagai mazhab Kristian.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan juga orang-orang berilmu juga menyatakan perkara demikian. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah daripada syahadat adalah al-Islam. Ini menunjukkan bahawasanya seseorang tidak Islam melainkan setelah bersyahadat. Tidak boleh dikatakan dia Islam sehingga terlebih dahulu bersyahadat seperti mana tertib ayat tadi. Kalau sekiranya mengatakan dia Islam tetapi Allah Subhanahu wa taala disyirikkan, disekutukan, dia mengakui Allah Tuhan, dia akui, tapi dia mengakui juga bahawasanya ada Tuhan selain pada Allah, walaupun tidak dia sembah, walaupun dia tidak menyembah Tuhan tersebut, cuma dia beriktikad ada dan wujud Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tu Tuhan bagi orang Islam, agama lain ada Tuhannya, yang wujud juga, yang berkuasa juga, yang memiliki juga, yang raja juga, yang maha agung juga. Jadi dia bukan lagi orang Islam kalau sekiranya itu i'tiqadnya. Dan apa yang perlu kita ketahui daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain, dia adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi sekalian makhluk. Walaupun ada di antara manusia menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak. Itu makhluk ciptaan dia. Allah Subhanahu wa taala mana ada sifat dia berbohong kepada manusia yang berbohong dengan dia. Begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat berdusta walaupun makhluk berdusta dengan dia. Tidak. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya termasuk di sini, dia Allah Subhanahu wa taala, hanya dia yang menciptakan makhluk. Dan seluruh makhluk adalah hamba-hamba makhluk, itu masuk yang diciptanya. Seluruhnya di sini, sehingga dikatakan tidak ada pengecualian walaupun satu zarrah. Semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan annahu la ilaha illahu, kembali balik semua makhluk kembali berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana manusia, dia berhajat, dia bergantung pada makan dan minum. Mana dia bergantung pada Allah yang memberi makan dan minum. Hanya dia lalai. Bila lapar mencari makan, bila haus dia mencari air untuk diminumnya. Mana bergantung dengan makan dan minum. Hakikatnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan, yang memberikan makan dan minum. Hanya dia bersifat ghaflah. Ghaflah ni tak terasa makan minum tu Allah yang bagi, disebabkan dia tak beriman. Oleh kerana itulah sifat orang beriman, dia keluar daripada sifat ghaflah. Ghaflah ni lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang ada sifat ghaflah, cuma ghaflah yang dilarang adalah lalai daripada mengetahui Allah penciptanya. Allah perintah sujud pada dia, Allah Subhanahu wa taala perintah beribadah kepadanya. Itu dia tidak boleh lalai. Perkara yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau perintah kewajipan itu dia tidak boleh lalai. Tetapi ada kalanya dia bersifat lalai atas diri dia yang tidak ada kaitan dengan Allah, ibadah. Seperti mana contoh kita nak pergi naik kereta, parking kereta dah jauh, dah sampai ke kereta, lah kunci lupa nak bawa. Itu nama lalai juga. Maksudnya dia berhati-hati dia sama ada dia dah mengambil kunci ataupun betul. Itu contoh. Tetapi lalai di sini tidak terlibat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangkan pahala, mengurangkan iman kerana kelalaian ini. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakui bahawasanya Al-Quran diturunkannya kepadamu ya Muhammad. Apa maksudnya di sini?
Betapa ramainya manusia mengingkari Quran turun pada Nabi Muhammad. Dia menolaknya. Sebagian orang bukan memberi iman dah, menyatakan bahawa Quran itu adalah daripada ciptaannya Muhammad, seorang Arab zaman dulu-dulu. Kerana Rasulullah yang reka, Rasulullah yang bawa agama tarikaannya, pengasasnya Rasul, tidak ada kaitan daripada Tuhan, tidak ada kaitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan lakinillah wa yashhad, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi. Lalu bila kita beriman kepada Allah, Allah menyatakan, Allah bersaksi bahawa Quran benar-benar turun kepada Nabi Muhammad. Terus kita pun beriman pada Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini kita tidak memerlukan kajian, tidak memerlukan sains dan teknologi untuk membuktikan Quran turun kepada Nabi. Dia tidak perlu, sebab Islam adalah agama tanzil daripada Allah Subhanahu wa taala, turun beri kepada baginda Rasulullah sampaikan kepada kita. Maka dia tidak memerlukan sains dan juga teknologi. Islam ini bergerak tanpa sains dan teknologi pada usul. Apa maksud? Manusia tidak akan besar pahalanya, bertambah sempurna imannya kerana sains dan teknologi. Kerana ilmu sains adalah satu kajian. Boleh dikatakan betul, boleh dikatakan perlu dikaji lagi. Tetapi itu sudah agama. Dia tidak perlu sains dan juga teknologi. Kalau sekiranya agama memerlukan sains dan teknologi, pada zaman Nabi dah ada sains dan teknologi, bukan sekadar akhir zaman. Jadi tidak terlibat dengan sains dan juga teknologi. Sebab orang akhir zaman berpendapat sains teknologi mesti masuk dalam Islam baru nama Islam. Itu kesalahan, dia sudah akidah dan usul orang pemikiran hari ini. Teknologi mesti masuk dalam Islam barulah Islam itu sempurna. Itu kesalahan, dia sudah akidah. Kesalahan. Kalau begitu pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, ada teknologi atau tidak? Jawapannya dia kata tak ada. Adik, mereka Islam ke bukan? Mereka Islam. Lalu adakah kesempurnaan mereka itu tak sempurna iman lalu memerlukan teknologi? Tidak ada teknologi, tapi iman para Nabi, orang-orang beriman pada ketika itu pun sempurna juga. Mana bukan disebabkan teknologi. Teknologi ini baru seperti mana satu alat, pandai guna betul, tak pandai guna jadi salah, baik buruk dalamnya. Diberi contoh macam pisau. Pisau itu alat. Pisau tak termasuk sebahagian dalam agama. Agama pun tak bawa masuk pisau jadi agama. Cuma dia ada adat pada pisau, uruf dia. Kalau sekiranya pisau itu tajam, dia boleh memotong adat-adat. Potong sayur, potong daging, itu kita potong dekat dapur. Potong. Alatnya pisau. Tapi ini bukan agama. Jadi nak dikaitkan teknologi pun macam pisau. Lalu setelah dia potong semua, masak, pisau masih berada di dapur. Satu malam datang pencuri, sampailah kita pun ambil pisau, pergi tikam pencuri itu. Pakai apa? Alat pisau. Sehingga kita disabitkan salah, masuk mahkamah. Pisau tu pun dibawa mahkamah. Alangkah celaka sungguh pisau tu. Mengapa? Bukti menunjukkan dia telah menikamnya pencuri tadi. Jadi maksudnya apa? Pisau itu bila boleh memotong sayur baik dia, tapi bila menikam dia seorang sampai dia mati walaupun nama pencuri, tetap buruk juga. Lalu oleh kerana itulah dalam Islam dia tidak mengambil alat tadi, teknologi tadi, sains kaji sampai kaji purba masuk dalam Islam. Contoh, kalau sekiranya pisau itu sebahagian pada Islam, mana ada buruk dalam Islam. Sedangkan apabila disebut al-Islam, mana ada keburukan. Manusia yang Islam tidaknya maksum kecuali para Nabi Rasul. Yang lain semua ada salah. Dia tidak akan sempurna. Lalu diakui orang Islam tidak sempurna. Lalu yang sempurnanya siapa? Yang sempurna itu al-Islam itulah. Sebab dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qist, yakni yang menegakkan keadilan. Siapa yang menegakkan keadilan? Adakah kita tidak? Jawapannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya menegakkan keadilan?
Tidak lain kata ulama, la ilaha illallah. Yang utama dulu atau keadilan dalam Islam, seseorang perlu bersifat adil dengannya agar jangan keluarkan la ilaha illallah dalam diri dia. Itu maksud keadilan yang sebenar. Manusia hari ini, kami balik contoh macam sains dan teknologi, lalu mereka mengatakan keadilan sekian-sekian melalui kajian buat perundangan, jadikan sebuah tamadun. Kita bertanya, adakah tamadun ini merujuk pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi? Jawapannya tidak, kerana yang membina tamadun itu melalui sains dan juga teknologi bukan orang yang sujud kepada Allah. Lalu kita sebagai orang Islam tidak boleh mengambilnya menjadi perundangan dengan nama perundangan Islam juga. Oleh kerana itulah muktamad kata ulama kita, kalau sekiranya satunya undang-undang dia tidak termaktub sumber daripada kitab Allah dan sunnah Nabi, maka apabila orang itu dihukum, maka dia tak terlibat dengan agama. Dia terlibat dengan negara, dia terlibat dengan rakyatnya, rajanya, undang-undangnya. Dia tidak terlibat dengannya agama. Yang terlibat dengan agama apabila undang-undang itu ada dalam agama, lalu dilaksanakan berdasarkan agama. Itulah qa'iman bil qist. Lalu oleh kerana itulah al-Islam itu daripada la ilaha illallah. Maka kita pun menafikan apabila mengatakan adanya Kristian Islam. Ada kalanya kita menyatakan juga kita mendengar Yahudi Islam, ataupun kita kata bahawa Yahudi dan juga Kristian pun Islam juga, maka menafikan itu. Ya. Disebabkan apa? Kerana mereka tidak memiliki rukun tersebut. Dalam Islam ada perundangan i'tiqad. Rukun Islam bermula dengan la ilaha illallah. Yahudi, Kristian tentu ada perundangan dia. Lalu kita bertanya, perundangan kamu yang pertama apa? Lalu kita memerhatikan, tidak ada la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam bahasa dia lah, tidak ada. Bila tidak ada, itu bukannya al-Islam, itu bukan ad-din, itu bukan apa-apa. Itu adalah kebatilan. Oleh kerana itulah la ilaha illahu, la ilaha illallah adalah qa'iman bil qist. Allah perintah kita tegakkan keadilan dengan la ilaha illallah. Kalau kamu nak buat undang-undang atas dasar la ilaha illallah, tidak lain. Bahkan dakwah atas la ilaha illallah, mengembangkan ilmu Islam, dakwatul Islamiyah atas la ilaha illallah. Apabila kamu berbicara, lidah kamu atas dasar la ilaha illallah. Jangan sampai kamu berbicara sehingga orang tu tertanya-tanya, kita ni orang Islam ke orang Kristian? Cara cakap dan sama macam Kristian kan ni. Dia sendiri pun meragui, sebab orang Islam lidahnya berbicara dengan lidah Islam, berbeza dengan lidahnya orang Kristian. Pemikiran orang Kristian mesti dibezakan. Walaupun orang tu bukan Islam, tapi bila kita berbicara, dia tahu kita orang Islam. Dia orang jahil, dia orang bodoh, dia tak ada iman, tapi bila kita berbicara, dia tahu ini perbicaraan orang Islam, ikut akli dia, akal dia waras. Tetapi orang akhir zaman apabila saja didengar begitu, sampai tertanya-tanya, ini perbicaraan orang Islam atau bukan? Kami mengatakan di Islam, tapi bagi kami Kristian sama macam juga yang dibicarakan macam kami bicarakan. Lalu apa maksud di sini? Ini tidak termasuk sifat orang yang betul-betul mengakui dan juga faham tentang la ilaha illallah. Dia tidak faham dalam hal itu pada dasar. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala disifati pada sifat keagungannya, kebesarannya yang tidak dapat dibatasi. Tetapi bukan batas di sini menunjukkan jarak, masa, zaman, tidak ada kaitan.
Ini pada sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menguraikan seperti mana kita menguraikan sifat makhluk. Seperti mana contoh mata itu pada zat melihat adalah sifat, kita pun boleh uraikannya. Telinga zat mendengar pada sifat, insya-Allah kita boleh menguraikannya. Kaki zat dia melangkah, bergerak, berjalan lagi, itu sifat, kita mudah memahami dan menjelaskannya. Tetapi bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Maha Bijaksana, dia tidak terlibat dengan seperti mana yang saya berikan contoh. Tetapi terlibatnya Allah Subhanahu wa taala yakni pada apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu bagi orang yang beriman, dia tidak boleh menafikannya, dia tidak boleh menolaknya, dan dia tidak menganggap bahawasanya perkara itu boleh diubah lagi apabila Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menetapkannya. Jangan dalam hati, dalam diri dia seolah-olah menyatakan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengubah. Ya, tetapi dia menyatakan mengubah melalui diri dia. Itu kesalahan di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Kerana Allah Maha mengetahui segala-galanya. Al-Hakim Maha Bijaksana. Maha Bijaksana ni atas peraturan syariat dan takdir dia. Bukan seperti mana manusia apabila dia buat undang-undang, lalu melalui dasar undang-undang ada yang tidak sesuai, diubahnya dalam dasar tersebut. Oh, kita mesyuarat balik, kita ubah dasar ataupun kita tambah dasar. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, tidak ada kaitan. Mengapa kita perlu tambah lagi dasar ini? Tidak lain kerana undang-undang ni belum ada, perlu didasarkan, tambah. Contoh, yang ni pula, yang ni kena diberatkan sikit hukuman sebab terlalu ringan. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Bijaksana atas takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kaitan untuk kita nak fikir takdir Allah, melainkan itu atas rahsia. Jangan kita campur tangan atas takdir Allah Subhanahu wa taala kerana bukan kita yang menetapkan takdir. Berjalan atas kehendak Allah, atas takdir, atas dorongan iman agar kita sentiasa bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, gantung dengan dia. Dia pencipta takdir, dia pencipta masa, dia pencipta zaman, dia pencipta kita. Lalu kita bergerak atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selesai. Jangan kita jadi sebagian orang mengatakan kita boleh takdirkan diri kita sendiri tanpa libatkan Tuhan. Itu bukan kata-kata orang beriman. Mustahil seseorang buat sesuatu tanpa ilmu Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa takdir Allah. Mustahil. Dia sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di padang Arafah, Nabi pun berkhutbah. Nabi pun baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Setelah Nabi membaca ayat tadi, itu ayat 18, lalu Nabi SAW bersabda, wa ana ala dhalika minasy syahidin ya Rabbi, dan aku termasuk salah seorang daripada yang mempersaksikan hal tersebut, wahai Tuhanku. Apa saksinya? Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang bersaksi? Para malaikat, orang yang berilmu pun bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah. Soalannya, bagaimana malaikat juga dapat bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Kerana Allah Subhanahu wa taala mencipta malaikat. Malaikat juga ada ma'rifatullah, mengenal Allah, dan malaikat tidak pernah kenal ada Tuhan selain pada Allah. Lalu bagaimana pula orang yang berilmu mengetahui ini juga? Orang yang berilmu yang dimasukkan adalah semua para nabi, semua para rasul, semua para wali, semua orang soleh, semua orang bertakwa, semua orang beriman. Semua bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun nak mengambil bahagiannya sebagai nabi rasul bagi umat ini. Seperti mana juga kita baca
Alaysallahu biahkamil hakimin. Allah tanya kita, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menetapkan satu-satu hukuman? Lalu kita pun baca wa ana ala dzalika minasyahidin. Maknanya menunjukkan kita bersaksi benar Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang telah menetapkan satu-satu kebenaran, satu-satu hukuman. Seterusnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna itu taukid, penegasan yang tidak boleh dibatalkan. Apa maksudnya? Bila Allah Subhanahu wa taala sebut inna ad-dina 'indallahi al-Islam, maksudnya adalah tidak ada agama melainkan hanya Islam. La dinun illa al-Islam. Kaedah dia begitu. Tidak ada agama melainkan Islam. Maknanya menafikan selain pada Islam agama. Atas kemajuan akal manusia dan di sudut bahasa, memunculkan bahasa-bahasa yang bagi mereka sesuai. Ini cerita orang tak beriman. Lalu bagi mereka yang mempunyai Tuhan, walaupun Tuhannya batu, Tuhannya kayu, Tuhannya pokok, lalu bagi mereka itu agama juga. Agama atau bahasa Melayu kita, maknanya dia ada peraturan, tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan agama. Menafikan itu agama. Oleh kerana itulah dari sudut akidah Islam, selain pada Islam tidak ada agama. Sebab agama hanya Islam. Di sudut bahasa Arab, inna taukid, ad-din isim pada inna, menunjukkan hakikatnya agama yang ada. Mana menafikan selain daripada yang telah ada. Jadi maksudnya apa di sini? Menafikan seluruh agama yang disebut agama selain pada Islam. Jadi Islam jadi isbat, hanya Islam saja agama. Selain daripada itu, kalau disebut agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agamanya macam-macam agama lagi. Lalu di sudut akidah, ulama menyatakan itu bukan hakikatnya agama. Itu hanya sekadar sebutan pada lidah melalui akal. Mengapa agaknya? Sebab apabila kita sebut dia adalah agama, maka menyatakan itu boleh menjadi sebahagian daripada Islam. Itu berasal dari sudut akidah menolak. Sebab Allah berkata ad-din hanya Islam. Lalu bila kita bicara ke Yahudi juga ad-din, itu bersalah dari sudut akidah. Tapi itu yang disebut sebab dengan kemajuannya bahasa, kemajuannya perundangan diplomatik itu semua, sehingga kita pun terpakai agama selain pada Islam. Macam-macam nama agama, lebih daripada 200 agama dalam dunia. Indallahil Islam, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda di sudut bahasa Arab zaraf, makan. Apa maksud zaraf makan? Keadaan ini melibatkan perkara yang bersifat khususiyah, khusus. Maknanya menunjukkan bahawasanya ad-dinul Islam, al-Islam adalah khusus, bukan umum. Oleh kerana itu menafikan ad-din ada secara umum. Tidak, Islam saja agama, satu-satu agama. Bila sebut khusus, maka menafikan keumuman masuk daripada yang khusus. Kalau kita belajar fiqh, usul fiqh, yang dah khusus, umum tak boleh nak masuk. Tapi kalau umum boleh jadi khusus. Jadi indallah ini khusus. Bila khusus, maka itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima, meridai, dia merahmati. Al-Islam makna menunjukkan selesai. Bahkan di sudut bahasa Arab, inna dina indallahi al-Islam. Kalimah al-Islam tu khabar kembali balik pada inna. Mana menjadi ad-din adalah al-Islam. Bila sebut ad-din, dia adalah Islam. Apabila sebut Islam, dia adalah ad-din. Itu kaedah. Oleh kerana itu, kalau sekiranya seorang pendakwa mengatakan kita berada dalam ad-din, landasan ad-din pada Islam, kita berada di atas Islam, maksudnya berada di atas landasan ad-din. Kaedah dia begitu di sudut bahasa Arab.
Dan di sudut ilmu balaghah, ilmu bayan, Quran ada di sastra dia. Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan inna dina 'inda Allah al-Islam adalah dia mempunyai keagungan, kemuliaan, keistimewaan, besarnya fadilah sehingga sampai bawa kepada satu derajat yang tinggi di dalam syurga dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengakui bahawasanya dia hanya al-Islam. Maka menafikan yang bukan Islam boleh masuk sebahagian pada Islam, yang Islam boleh masuk pada agama yang lain. Menafikan. Oleh kerana itu, jangan kita faham tentang Islam ini seperti mana orang-orang akhir zaman dia memahami Islam. Orang akhir zaman ini memahami Islam dengan cara yang salah. Seperti mana yang saya berikan contoh tadi, teknologi termasuk sebahagian daripada Islam. Islam memerlukan teknologi. Dia sudah akidah Islam, dia salah. Mengapa agaknya? Disebabkan Islam, bila sebut Islam, inna dina 'inda Allahi al-Islam, maknanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, adakah teknologi itu ada di sisi Allah? Kalau ada di sisi Allah, Adam dah berteknologi. Seperti mana teknologi hari ini, dengan baca macam alat, itu maksud teknologi. Adakah Allah Subhanahu wa taala mahu agama itu berteknologi? Jawapannya tidak. Kalau ia, Nabi Muhammad lah yang mula-mula ajar teknologi dalam Islam. Tidak ada. Kalau ada, Rasulullah orang yang mula-mula ajar kita macam mana nak buat kapal terbang, macam mana nak buat telefon, macam mana nak buat komputer. Mungkin para sahabat sendiri mengungguli ilmu-ilmu itu. Lalu jawapannya tidak. Maka bersalahan dengan pemikiran orang akhir zaman yang menyatakan bahawa teknologi itu sebahagian pada Islam. Islam itu mesti ada teknologi. Itu bersalahan, dia sudah akidah Islam. Disebabkan bila kita perhatikan agama-agama yang lain, dia tak jadi agama lagi disebabkan perubahan. Pemikiran mereka dapat mengubah agama. Oleh kerana itu Yahudi tidak diiktiraf sebagai Yahudi di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Apa maksudnya? Pada zaman Nabi Musa dakwah. Mereka masuk Islam, Bani Israel masuk Islam. Lalu diturunkan kita Taurat. Mereka beriman kepada Taurat walaupun bukan semua orang ikut macam Islam. Macam akhir zaman juga lah, maknanya manusia umat Rasulullah bukan semua nak ikut Quran. Lalu Bani Israel pun bukan semua nak ikutnya Taurat, tetapi ada sebahagian mereka beriman. Yang beriman itu beriman melalui siapa? Nabi Musa. Nabi Musa adakah Islam? Islam. Lalu yang mengikut Nabi Musa, adakah dia itu Yahudi? Tidak, dia Islam. Kenapa kita kata di Islam? Sebab Nabi itu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, semua para Nabi Rasul membawa dakwatul Islamiyah ar-risalah asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada syahadah yang lain? Syahadah tu je juga. Mungkin pada zaman itu wa asyhadu anna Musa Rasulullah, syahadah kedua. Maka dia orang tu Islam. Lepas tu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa. Maka itulah sifat orang Islam pada zaman itu. Tetapi kemudian fikrah manusia mengubahnya. Bila mereka mengubah, disebabkan mereka mengambil berdasarkan zaman yang berubah. Zaman kan dah berubah, lalu perundangan perlu diubah mengikut zaman dengan fikrah. Akhirnya apa yang berlaku? Islam pada zaman Nabi Musa kemudiannya tidak jadi al-Islam, tapi jadinya al-Kitab saja, tidak jadinya al-Islam. Oleh kerana itulah Allah menyebut min ahli kitab. Allah tak sebut min ahli Islam untuk Bani Israel. Tu kalau ditanya mengapa Nabi pada zaman Bani Israel dulu Allah tak sebut sebagai orang Islam buat mereka, kita Allah sebut kerana mereka telah mengubah perundangan yang sebenarnya. Dia mengubah dengan fikrah. Akhirnya bila dah ubah isi kandungannya Taurat diubah. Akhirnya bukan jadi ad-dinul Islam lagi.
Zaman berubah, perundangan juga perlu berubah. Maka apabila perundangan berubah, maka itu bukan Al-Islam lagi. Itu bukan kitab Taurat lagi. Itu bukan yang diturunkan Allah pada Nabi Musa lagi. Maka akhirnya Allah tidak menerima mereka. Allah menolak ibadah mereka. Ada perubahan tadi. Begitu juga ajaran Kristian dan Nasrani dulu. Siapa yang membawanya? Nabi Isa alaihissalam. Dia Nabi Islam. Kemudian diubah perundangannya, diubah apa yang Allah firman kepada Nabi Isa. Lalu tidak disebut al-Islam, kerana bagi mereka perlu diubah kerana zaman berubah. Lalu Islam juga, orang dikatakan sangat jahil apabila mengatakan Islam hari ini pun kena berubah sebab zaman dah berubah. Itu salah, dia sudah akidah Islam. Kerana apa? Apabila disebutkan Islam, Islam itu ada hakikat asliyah, batiniyah. Maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata inna dina 'indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah tu mana boleh diubah? Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sisi Allah tu bagaimana kita nak tahu apa yang berada di sisi Allah? Al-Quran dia juga sunnah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itulah maksud indallah tadi. Kisahnya para nabi adalah kisahnya Islam yang terdahulu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran agar kita mengetahui beza dengan cerita orang kafir. Allah Subhanahu wa taala ceritanya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi itu, Nabi ini tidak lain untuk kita dapat dua perbezaan. Tak perlu banyak. Orang Islam gini, orang kafir beza, berbeza. Sampailah Allah turunkan Quran untuk cerita umat Rasulullah pada zaman dia dulu. Untuk apa? Untuk kita melihat perbezaan yang orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, agar kita mengetahui Islam tak pernah berubah sejak Allah Subhanahu wa taala tanzil, turunkan Islam kepada para nabi rasul. Tak ada perubahan. Bila dilihat dalam kajian, seperti mana Kristian ni banyak berubah disebabkan ilmu falsafah jiwa. Falsafah jiwa. Yahudi berubah disebabkan hasadan, kufaran hasadan. Dia kufur dulu, lepas tu dia hasad, lepas tu dia ubah. Dia hasad dengan Islam, lalu diubah. Kristian pula berubah bukan sebab kedatangan Islam saja. Ia berubah kerana falsafah jiwa. Falsafah jiwa ni bagi mereka duduk nombor satu, agama duduk nombor dua. Lalu agama mesti ikut falsafah jiwa. Bila mereka cerita tentang cinta, lalu mereka akan cerita cinta yang tidak kena, tak selari dengan kitabnya Injil ataupun apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya tidak disebut sebagai agama lagi. Dia disebut Kristian sebab apa? Itu adalah falsafah buat jiwa mereka. Kehidupan mereka adalah jiwa berfalsafah, sehingga tidak memerlukan. Oleh kerana itulah kita lihat dalam Quran Allah kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang murkai, orang Yahudi, bukan orang yang sesat. Itu orang Kristian. Yahudi itu yang pertama, Nasrani ataupun Kristian itu yang kedua. Mereka sesat. Bila dah sesat, kita takkan sebut itu agama Kristian. Agama itu al-Islam. Dia sudah akidah, dia sudut kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuma bahasa kita ada atas bahasa yang saya sebut atas zaman kita. Lalu agama selain pada Islam masuk dalam bahasa kita, Melayu kita. Lalu dimasyhurkan, dilihat dalam sejarah orang-orang dulu dah. Mereka hidup dengan orang Kristian, mereka hidup dengan orang Yahudi, mereka hidup dengan orang Majusi. Parsi itu Majusi, semua tak Islam. Tetapi tidak ada seorang pun mengatakan itu adalah agama. Itu bukan agama. Ad-din itu tak dikenal dalam Kristian, Nasrani, dalam Yahudi, dalam Majusi, dalam Hindu, dalam beberapa agama yang kata agama.
Tidak pernah disebut oleh ulama kita dulu-dulu. Dia akhir zaman yang muncul bahasa itu diwujudkan. Disebabkan apa? Perbezaan pada zaman. Zaman itu dah mula dengan munculnya teknologi. Teknologi mencetak, teknologi belajar. Maknanya pembelajaran barat tu dia masuk dalam pembelajaran kita. Biasanya daripada falsafah barat tu, teknologi dia ke apa saja, barat punya masuk dalam perundangan pembelajaran kita. Lalu dimunculkanlah pembelajaran tu. Lalu kita tak mengenal siapa yang menulis agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha. Kita hanya belajar saja. Dulu-dulu kita tak jumpa itu. Ulama-ulama dulu juga melarangnya, jangan menyebut. Jadi itu yang kita belajar. Walaupun di lidah kita sebutlah itu agama Kristian, dia ni Hindu agamanya. Tapi maksud agama yang dimasukkan adalah kata pinjam yang bukan menjadi hakikat. Maksudnya apa? Ini adalah bahasa komunikasi tapi bukan jadi hakikat. Tak jadi hakikat. Sebab hakikat ni milik Allah Ta'ala. Satu je, ad-dinul Islam tu hakikat. Lalu kita sebut dia ni agama ni Hindu, kita sebut ad-din, agama. Lalu kita nyatakan agama yang kita sebut di lidah, maka hakikatnya bukan ad-din, tapi yang kita sebut agama. Perlu kita memahami di sini, itulah bawaannya, pegangan dia, tapi bukannya ad-din itu. Jangan sampai kita mengatakan ad-din Yahud, ad-din Kristian, ad-din Majusi. Jangan disebut ad-din. Kita hanya boleh sebut agama. Tapi agama yang kita sebut, kita menterjemahkan dengan bawaan, dengan apa yang dibawa, dengan apa yang diiktikadkan. Tapi bukannya al-Islam. Sebab al-Islam adalah din, ad-din adalah Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Disebabkan pembelajaran ini perlu kembali diperbetulkan agar akal kita, jiwa kita kembali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ad-dinul Islam. Jadi Islam itu dia tidak akan berubah walaupun orang Islam itu macam-macam perangainya. Perangai yang macam-macam tidak mengubah ad-dinul Islam. Sebagian orang akhir zaman mengatakan Islam hari ini telah rosak. Nabi pun menyedarkannya. Dia tak pernah dengar di Rasulullah. Nabi kata akan sampai satu zaman nanti orang akan mengatakan Islam telah rosak. Lalu Rasulullah jawab apa? Dia yang rosak, bukannya al-Islam. Mustahil agama Allah rosak. Yang rosak siapa? Dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dituduh dia? Sebab dia tak memahami Islam, lalu mengatakan Islam telah rosak. Yang rosak tu apa? Pemikiran, tabiat, adat, rusam, macam-macam lagi, kerana sesuatu yang merosakkannya. Seperti mana teknologi boleh merosakkan akal manusia kalau dia salah guna teknologi tadi. Seperti mana pisau kalau salah guna, maka akan menjadi satu perkara yang boleh menderitakan, perkara yang bahaya kalau sekiranya salah menggunakannya. Itu alatnya teknologi juga pisau. Jadi maksud inna dina indallahi al-Islam adalah tidak akan berubah walaupun zaman berubah, tidak akan berubah walaupun keadaan bagaimana keadaan manusia dalam dunia ini. Jangan difahami Islam telah berubah, perundangan, hukum, hakam, undang-undang tidak pernah berubah. Seperti mana kita baca Quran, adakah Quran telah berubah isi kandungannya? Jawapannya tidak. Maka itu pasal Quran adalah satu-satu mukjizat yang menyedarkan kita, mengisahkan kita Islam tak pernah berubah. Sebab kita baca Quran, adakah ayat Quran berubah macam kita Taurat dan Injil? Tidak. Oleh kerana itulah Taurat dan Injil berubah. Itu menyebabkan bukan jadi ad-dinul Islam lagi. Kita hari ini Islam tak akan berubah, Quran tak pernah berubah. Itu mukjizat. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga ad-dinul Islam. Lalu yang masalahnya adalah penganut di dalamnya, bukan al-Islam. Oleh kerana itu salah bukannya daripada agama yang Allah Ta'ala al-Islam, salahnya manusia itu. Oleh kerana itulah pada muqaddimah tadi disebutkan al-Islam tidak terlibat dengan agama, al-Islam tidak terlibat dengan hal ehwal undang-undang, hukum, hakam, sebab dia datang pada Allah. Lalu yang terlibat dengan perundangan, hukum, hakam siapa?
penganut di dalam Islam. Yang terlibat dengan hukum hakam adalah ahli Islam, bukan di perundangan. Yang terlibat menggunakannya umat Islam itu sendiri. Lalu kalau umat Islam salah, dia tidak menyebabkan hilangnya Islam pada keunggulannya. Tidak. Yang hilangnya adalah penganutnya. Seperti mana pada zaman dulu-dulu di Sepanyol, Islam naik. Tapi hendaklah kita nak tahu, Islam di sisi Allah memang sentiasa mekar, sentiasa unggul, sentiasa agung, sentiasa bersinar. Akhirnya Islam di Sepanyol pun jatuh. Lalu orang pun mengatakan Islam telah jatuh di Sepanyol. Kaedah itu adalah salah. Islam tidak pernah jatuh. Yang jatuh adalah orang Islam di Sepanyol telah jatuh, bukannya Islam di Sepanyol telah jatuh. Itu bahasa akidah yang salah mereka gunakan. Mana bahasa yang bersalah dia sudah akidah. Itu. Contoh di Melaka dulu adanya berundang-undang qanun, undang-undang Islam. Lalu bahasa hari ini pun mengatakan Islam di Melaka telah jatuh. Jangan mengatakan Islam di Melaka telah jatuh. Islam tak pernah jatuh. Dia unggul di sisi Allah, dia mulia. Lalu apa yang jatuhnya? Yang jatuhnya adalah disebabkan sesuatu, maka telah dihilangkan undang-undang dalam Melaka itu. Islam tetap Islam, orang Islam tetap orang Islam. Walaupun undang-undang tak ada, tidak menyebabkan dia keluar Islam. Macam hari ini, tak ada lagi hukum qanun Melaka. Tapi mana ada orang nak keluar Islam sebab dah tak ada undang-undang tu. Kita tengok umat Islam di Palestin, walaupun mereka itu dizalimi, tidak menyebabkan mereka keluar Islam kerana dizalimi. Islam tetap Islam mereka. Tidak boleh dikatakan orang Islam di Palestin itu begini-begini. Iyalah kita kata, tapi kita tak mengatakan Islam di Palestin. Kita kena memunculkan kalimat orang Islam di Palestin, diuji oleh Allah. Bukan Islam di Palestin. Islam itu syumul untuk seluruh. Itu kaedah bahasa di akidah untuk kita memahami inna dina indallahi al-Islam wallahu ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.